Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad bernombor matrik 198146. Nama saya Zuhelmi bin Fauzi bernombor matrik 197869. Nama saya Nur Aliani Nazirah binti Rosli bernombor matrik 198120 dan mengambil jurusan Bachelor Sains dengan Pendidikan Bachelor Fizik di UPM. Video ini dihasilkan untuk memenuhi keperluan kursus STE 4582 iaitu kaedah mengajar fizik yang dikendalikan oleh Dr. Nurzatu Shima binti Kamarudin. Tujuan video ini dihasilkan adalah untuk Menyampaikan maklumat atau menyampaikan ilmu dengan menggunakan medium yang lebih dekat dengan murid ketika pandemik COVID-19 ini. Yang kedua adalah untuk menerangkan tentang tekanan, suhu dan isi padu gas dari segi kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik gas. akhir sekali untuk memperkenalkan aplikasi hukum fizik dengan kehidupan seharian. Hai semua, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang subtopik 4.4 hukum gas. Dalam subtopik ini kita akan mempelajari tentang hukum Boyle, hukum Charles dan juga hukum Gay-Lussac. Tapi sebelum tu, kita perlu mengetahui tentang teori kinetik zarah. Di dalam teori kinetik zarah, terdapat 5 teori di mana yang pertama adalah semua gas mempunyai zarah-zarah semi yang diskret dan berjisim. Dan yang kedua, zarah sentiasa bergerak secara rawak. Yang ketiga, terdapat daya di antara zarah-zarah. Semakin dekat antara dua zarah, semakin kuat daya tersebut. Yang keempat, apabila zarah-zarah berlanggar dengan dinding bekas atau sesama sendiri dan melantun semula, daya akan dikenakan ke atas dinding bekas itu. Daya itu dipanggil tekanan. Sebagai contoh, kalau kita memegang belon yang sudah kembang, kita dapat rasa yang belon tu macam pecah kan? Okey, itu yang kita namakan tekanan zarah-zarah di dalam belon itu. Dan yang terakhir, apabila tenaga haba dibekalkan, zarah akan bergerak lebih laju. Okey, ini adalah unit SI bagi isi padu, tekanan dan suhu. Dalam subtopik ini, kita akan menggunakan isi padu, tekanan dan suhu. Jadi kita perlu tahu apakah SI unit bagi isi padu, tekanan dan suhu. Okey, yang pertama adalah tekanan. Untuk kuantiti tekanan, kita akan gunakan unit SI Pascal. Dan ini adalah simbol bagi Pascal. Yang kedua, isi padu. Kita akan gunakan meter per kubik. Okey, jadi ini adalah simbol bagi unit SI. Yang terakhir adalah suhu, iaitu temperature. Okey, kita akan gunakan Kelvin. Dan ini adalah simbol bagi Kelvin. Dalam subtopik ini, kita akan gunakan Kelvin sebagai unit SI dan bukannya degree Celsius seperti yang lazimnya kita guna. Okey? Hukum Boyle telah menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar songsang terhadap isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada suhu malar. Okey, ini di bawah ini, di dalam kotak ini yang saya sertakan adalah dia punya huraian. Maksudnya, di sini kita lihat I mewakili tekanan adalah berkadar songsang dengan isi padu, di mana yang diwakili oleh V yang merujuk pada volume. Okey, apabila kita letakkan K iaitu pemalar, di sini pemalar adalah suhu. Suhu kita tetapkan tapi kita hanya ubah isi padu dan juga tekanan. Okey, hasil daripada eksperimen yang telah dijalankan, kita dapati formula hukum Boyle adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey. Jadi ini adalah salah satu contoh hukum Boyle. Kalau kita dapat lihat, isi padu gas ini adalah banyak. Okey, banyak. Kalau kita tengok dia banyak. Isi padu dia besar lah kan. Bekas ni agak besar, ruang di dalam ini besar. Okey, apabila kita tekankan penutup ini, isi padu dia berkurang. Tetapi lihat pelanggaran zarah-zarah
adalah lebih kerap. Pelanggaran zarah-zarah antara zarah-zarah lain dan juga pelanggaran zarah dengan dinding bekas juga lebih kerap. Okey, itu akan meningkatkan tekanan. Itu yang dinamakan tekanan bertambah. Kalau yang ini kita lihat isi padunya kurang. Jadi dia kuranglah berlanggar dengan sesama sendiri atau dia kurang berlanggar dengan dinding bekas sebab isi padunya besar. Tapi kalau kita sempitkan, kita akan dapat lihat mereka akan kerap berlanggar. Contoh macam saya bagi analogi, kalau kita diletakkan dalam satu ruang, contoh kita ada 10 orang, kita letakkan dalam satu bilik. Bila kita jalan, kita mungkin akan kurang berlanggar sesama sendiri. Bayangkan apabila kita masih lagi 10 orang tetapi ruangan bilik itu dikecilkan, disempitkan. Bila kita berjalan, kita akan lebih kerap berlanggar dengan orang kan. Jadi kita akan rasa stres. Stres tu kita boleh anggap sebagai tekanan. Jadi kita punya stres meningkat. Sama juga tekanan juga meningkat. Jadi macam itulah nak faham hukum Boyle ni. Ini adalah salah satu contoh aplikasi hukum Boyle dalam kehidupan seharian kita. Perhatikan, isi padu udara di dalam botol adalah rendah semasa penyelam berada di dasar laut. Hal ini kerana tekanan adalah tinggi apabila di dasar laut. Tetapi isi padu udara di dalam botol semakin bertambah apabila penyelam mendekati permukaan air. Ini kerana permukaan air mempunyai tekanan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan di dasar laut. Okey, jadi sekarang kita beralih kepada hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Jadi secara matematiknya kita boleh tulis ia sebagai B berkadar langsung dengan T. Jadi melalui pernyataan hukum Charles ni sebenarnya kita dah dapat rumus yang baru, iaitu V1 over T1 equals to V2 over T2 equals to V3 over T3 and so on. Ini adalah gambaran molekul gas apabila tiada haba yang dikenakan. So seterusnya haba telah dikenakan terhadap molekul gas ini. Jadi apabila suhu meningkat, tenaga kinetik purata molekul gas juga bertambah. Jadi molekul gas akan bergerak laju. Bila molekul gas ni bergerak dengan laju, molekul gas ni akan melanggar dinding bekas dengan lebih kerap dan menghasilkan perubahan momentum yang lebih besar. Jadi, gas mengembang menghasilkan pertambahan isi padu. Sama seperti hukum Charles nyatakan, bila suhu tinggi, maka isi padu juga akan tinggi. Ini adalah aplikasi hukum Charles. So, boleh lihat di sini, belon diletakkan di bibir botol dan botol ini direndamkan dengan air panas. Kemudian, didapati belon tersebut mengembang. Kenapa? Kerana menurut hukum Charles, isi padu adalah berkadar langsung dengan suhu. Jadi, apabila suhu tinggi, maka isi padu juga akan tinggi. Ini adalah situasi kedua, di mana botol kaca yang direndamkan ke dalam air panas tadi diletakkan ke dalam petis jog. Apa yang berlaku kepada belon tu? Kenapa belon tu mengecut? Kenapa? Sebab semakin berkurang suhu, semakin berkurang isi padu gas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac merupakan salah satu hukum gas yang mana hukum gas ini menghubung kaitkan antara tekanan dan juga suhu. Daripada hukum Gay-Lussac ini, ia menyatakan bahawa tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap pada isi padu malar. Kenyataan di atas kita dapat menyimpulkan bahawa apabila suhu itu bertambah, maka tekanan juga akan bertambah. Maka kita boleh membuat satu persamaan di mana tekanan sama dengan pemalar darab dengan suhu. Daripada persamaan ini kita dapat mengubah suai menjadi satu persamaan lain, iaitu tekanan 1 bahagi dengan suhu 1 sama dengan tekanan 2 bahagi dengan suhu 2.
Daripada persamaan ini kita dapat lihat satu contoh daripada hukum gaya rusak di mana kita mempunyai dua bekas yang bersamaan isi padu bersamaan tekanan. Tetapi yang membezakan kedua-dua bekas ini adalah satu dikenakan suhu dan bekas yang kedua tidak dikenakan sebarang suhu. Kita dapat lihat bahawa pada bekas yang pertama, iaitu bekas yang tidak dikenakan suhu, tekanan adalah rendah. Manakala apabila kita mengenakan suhu pada bekas yang kedua, tekanan menjadi tinggi. Hal ini kerana atom-atom yang berada di dalam bekas itu menyerap tenaga, dan tenaga itu ditukar menjadi tenaga kinetik, dan seterusnya atom bergerak dengan lebih pantas menyebabkan tekanan bertambah. Kita dapat lihat di sebelahnya iaitu graf di antara tekanan dan juga suhu. Kita dapat lihat bahawa tekanan dan suhu adalah berkadar terus. Apa yang dia tengah buat tu? Wow, meletup. Okey, apa yang berlaku sekarang ni, dia sedang memanaskan spray rambut tau. Spray rambut apabila dipanaskan, tekanan di dalam spray tersebut menjadi tinggi. Apabila tinggi, spray tidak dapat menampung, lalu dia akan meletup. Jadi sekarang anda sudah tahu bagaimana konsep gaya rusak itu berfungsi. Gaya rusak menyatakan bahawa apabila kita menambahkan suhu, maka tekanan juga akan bertambah. So, itu sahaja